أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya Ahmad Sofan Siddiqui bin Muhammad Sabri daripada kurs Diploma Tahfiz dan Bahasa Al-Quran. Dan hari ini saya akan membentangkan tajuk tugasan saya, iaitu pengembaraan ke Taif. Pengenalan. Taif ni merupakan sebuah kota daripada 3 kota di Hijaz. Merupakan pusat ekonomi dan pusat penyembahan berhala yang terbesar selepas Mekah. Taif ni selepas Mekah, dia merupakan pusat penyembahan berhala yang terbesar. Yang kedua lah, mana yang terbesar? Yang kedua, Taif merupakan sebuah bandar besar. Kini, Taif menjadi salah satu daerah subur dan merupakan pertanian terpenting di Arab Saudi. Bumi Taif ni sangat kaya dengan nilai sejarah yang berkaitan perjalanan dakwah Rasulullah SAW dan sahabat baginda ini Zaid bin Harithah. Dan peristiwa itu merupakan antara kisah sedih Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah baginda. Sebab-sebab Rasulullah SAW berdakwah ke Taif. Yang pertamanya, kerana kematian bapa saudaranya Abu Talib. Abu Talib ni merupakan bapa saudara kesayangan Nabi SAW. Dan Abu Talib ni merupakan seorang pemimpin besar Quraisy yang terkuat pada ketika itu. Walaupun Abu Talib ni tidak memeluk Islam, dia sentiasa menjaga Rasulullah SAW, terutamanya ketika berdakwah, dan ditentang hebat oleh kaum Quraisy yang lain. Jadi apabila meninggalnya Abu Talib, maka Rasulullah kehilangan satu tulang belakang baginda dalam berdakwah. Kedua, kematian isteri tercinta, yakni Khadijah radhiyallahu anha. Khadijah ni merupakan isteri Rasulullah yang tercinta. Siti Khadijah sentiasa menyokong Nabi dalam berdakwah, sentiasa memberikan semangat kepada Nabi. Jadi apabila meninggalnya Siti Khadijah, maka kekuatan Nabi dalam berdakwah menjadi lemah. Maka hilanglah tulang belakang Nabi yang kedua dalam berdakwah. Yang ketiganya, sebab Rasulullah berdakwah ke Taif adalah kerana tertengah hebat daripada kaum kafir Quraisy. Sehingga kan ada yang sanggup untuk membunuh Rasulullah SAW. Jadi, baginda terpaksa berdakwah ke Taif untuk mencari jalan dakwah yang baru. Yang keempat, ialah kerana Taif ni dia berdekatan dengan perkampungan Bani Sa'ad. Yang mana Bani Sa'ad ni merupakan kaum kepada ibu sesuai Nabi, iaitu Halimatus Sa'diyah. Jadi, baginda Rasulullah SAW beranggapan bahawa di perkampungan Bani Sa'ad ni masih lagi terdapat adik-beradik susuan baginda dan rakan-rakan yang lain. Oleh sebab itulah, Taif dipilih sebagai tempat Rasulullah untuk meneruskan dakwah baginda. Seterusnya, dakwah yang ditolak secara keras. Setibanya Rasulullah SAW di Taif bersama-sama dengan Zaid bin Harithah, baginda telah bertemu dengan 3 orang bersaudara yang menjadi pemimpin Bani Thaqif ketika itu, iaitu Abdul Yalil, Mas'ud dan Habib. Dakwah baginda itu ditolak mentah-mentah dengan sangat keras dan hina oleh ketiga-tiga mereka. Seperti mana ketua mereka, begitu juga rakyatnya tetap degil tidak mahu mengikuti ajaran Rasulullah SAW ni. Mereka disuruh melontar baginda dengan anak-anak batu hingga luka kedua belah kaki baginda yang mulia itu. Dan setengah riwayat mengatakan sehingga carpal baginda Rasulullah SAW dipenuhi dengan darah. Zaid bin Harithah yang mengiringi baginda pada ketika itu cuba untuk melindungi Rasulullah
daripada serangan dan lontaran hingga luka beberapa tempat di kepalanya. Seterusnya, kejahatan yang dibalas dengan kebaikan. Rasulullah SAW meninggalkan Taif dan berhenti berehat seraya berdoa. Dan doa ini merupakan doa yang paling masyhur ataupun yang paling terkenal, iaitu doa Rasulullah SAW ketika di Taif. Yang mana doa ini menunjukkan betapa redanya Rasulullah, betapa gigihnya Rasulullah dalam menyampaikan dakwah kepada penduduk-penduduk Taif. Setelah selesai berdoa, Rasulullah SAW mengadahkan wajahnya ke langit dan dilihatnya awan berarak, dan tiba-tiba Jibril menampakkan dirinya seraya menyampaikan salam. Allah SWT mengutuskan Jibril bersama malaikat penjaga gunung yang menunggu perintahnya untuk menghempakkan gunung terhadap penduduk Taif. Maknanya pada ketika itu, Allah SWT telah memerintahkan malaikat Jibril dan malaikat penjaga gunung untuk meminta izin dengan Rasulullah SAW untuk menghempakkan gunung kepada penduduk Taif. Tapi Rasulullah SAW menjawab, walaupun mereka tidak mahu menerima Islam, tetapi saya yakin pada suatu hari nanti anak cucu mereka akan menyembah Allah. Jadi janganlah hukum mereka. Pintu Rasulullah SAW, walaupun hatinya terluka pada ketika itu, betapa tabah dan sabarnya Rasulullah dalam berdakwah. Seterusnya, kesopanan Rasulullah SAW telah menjadikan adas sebagai Islam. Rasulullah SAW keluar dari Taif sehinggalah baginda SAW sampai ke sebuah kebun anggur yang dimiliki oleh dua anak Rabi'ah, iaitu Utbah dan Syaibah. Kedua-dua empunya kebun melihat Rasulullah SAW dan terasa kasihan terhadap baginda SAW. Walaupun sebelum ini, mereka berdua menentang Rasulullah SAW. Mereka menyuruh budak suruhan mereka, yakni Adas, untuk memberikan sedikit anggur kepada baginda SAW. Apabila anggur itu diletakkan di hadapan baginda ambil dan membaca bismillah. Adas terkejut. Ucapan ni tak pernah disebut oleh penduduk di negeri ini. Rasulullah bertanya, kamu dari mana? Apakah agamamu? Adas menjawab, aku agama Nasrani, yakni Kristian. Dan aku berasal dari negeri Ninawa. Baginda SAW bersabda, dari negeri orang soleh Yunus bin Matta. Adas bertanya, dari mana engkau tahu dan apakah kena mengena kamu dengan Yunus bin Matta? Rasulullah menjawab, dia saudaraku, dia seorang Nabi dan aku pun Nabi. Adas kemudian terus mencium kepala, tangan dan kaki Rasulullah SAW. Ada riwayat mengatakan Adas mengucapkan syahadah dan terus masuk Islam ketika itu. Dan ada juga riwayat mengatakan tidak. Seterusnya, kisah Rasulullah mengislamkan jin. Ketika dalam perjalanan pulang, baginda SAW dan Zaid dan Harithah berhenti di lembah Nakhlah ketika baginda ingin pulang ke Mekah. Dan pada ketika itu juga, Allah SWT telah mengutuskan satu rombongan jin kepada Rasulullah SAW tanpa disedari. Dan rombongan jin ini telah melihat Rasulullah SAW sedang mengaji. Ketika inilah Allah SWT telah menurunkan wahyu kepada baginda. Dan setelah baginda mendapat wahyu daripada Allah Ta'ala, baginda terus menyampaikan dakwah baginda kepada golongan jin tersebut. Mereka mendengar apa yang dibaca baginda SAW dengan penuh teliti. Kemudian mereka, yakni golongan jin tersebut, pulang ke kaum mereka, lalu memberikan peringatan dan mengkhabarkan berita mengenai kerasulan baginda SAW.
peristiwa ini telah dirakam dan diceritakan oleh Allah SWT dalam firman-Nya surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 31 dan surah Al-Jin ayat 1 dan 2. Seterusnya, kisah apabila baginda ingin pulang ataupun baginda ingin kembali ke Mekah. Kemudian Rasulullah SAW meneruskan perjalanan pulang ke Mekah sehingga sampai di sempadan dan Zaid bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, betulkah kita nak pulang ke Mekah?" Nabi dengan tenang menjawab, "Wahai Zaid, dengar. Allah pasti akan memberi ketenangan dan sesungguhnya Dia akan membantu agama dan Nabi-Nya." Baginda SAW tidak pulang ke Mekah dalam keadaan tergesa-gesa. Dan dari sini juga kita boleh dapati bahawa yakinnya Rasulullah SAW terhadap kekuasaan Allah Ta'ala. Baginda SAW telah menghantar utusan untuk bertemu dengan beberapa pembesar di Mekah untuk mendapatkan perlindungan ketika masuk ke Mekah. Namun, daripada 3 utusan yang baginda telah hantar, hanya satu sahaja yang menerimanya, iaitu Mat'am bin Adi. Mat'am bin Adi ini merupakan rakan karib Rasulullah SAW suatu ketika dahulu. Dan apabila Mat'am bin Adi ini telah menerima untuk memberikan perlindungan kepada Rasulullah SAW, maka baginda dan Zaid Harisah dapat masuk ke dalam kota Mekah dalam keadaan selamat. Kesimpulannya, banyak kepribadian dan akhlak mulia yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW yang boleh kita jadikan iktibar dan pengajaran. Yakni seperti kesungguhan, kegigihan dan kesabaran Rasulullah SAW dalam menyampaikan dakwah baginda. Kegigihan Nabi dalam berdakwah walaupun mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk Taif ialah bukti bahawa Nabi ini tidak mudah berputus asa. Oleh itu, kita tidak sepatutnya hanya membaca sirah Rasulullah SAW sahaja. Akan tetapi, kita juga perlu untuk mencontohi dan mengamalkannya dalam kehidupan seharian kita. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian saja daripada saya.